Fokus negeri di bawah bayu, UMNO Sabah sedia bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah JRS, khususnya melibatkan agihan seimbang calon PRU ke-15. Perincangannya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Dia, silakan. Ya, baik Azam. UMNO Sabah melalui Barisan Nasional BN Negeri mengulangi pendirian dengan kesediaan bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah JRS dalam mendepani pilihan raya umum ke-15. Ini termasuk pengagihan kerusi secara seimbang bagi calon JRS dan BN yang akan bertanding di 25 kawasan parlimen di negeri ini. Apabila diberi amanah oleh BN Pusat untuk BN Sabah berunding dengan JRS, maka saya dan pasukan saya telah berunding 6 bulan yang lalu dan alhamdulillah kita akan metri dalam sehari 2 hari ini melalui perjanjian pula di antara kerjasama BN dan JRS. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas melancarkan mesyuarat perwakilan UMNO Kinabatangan di Dewan Masyarakat di Sandakan. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengingatkan pemimpin UMNO yang tidak terpilih untuk bertanding pada kali ini agar tidak kecewa ataupun meninggalkan parti. Sebaliknya, perlu menerima dengan hati terbuka serta terus berusaha membantu kemenangan parti pada pilihan raya kelak. Datuk Bong turut membayangkan bahawa BN berhasrat menampilkan 80% calon muda yang bakal bertanding dalam PRU ke-15 nanti. Beralih kepada persidangan Parti Pribumi Bersatu telah berlangsung melibatkan bahagian Tawau dan Putatan. Antara intipati persidangan adalah terus meletakkan kepercayaan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bagi menentukan kepimpinan yang bakal bertanding mewakili Gabungan Rakyat Sabah JRS di 25 parlimen di negeri ini. Ketua Bahagian Bersatu Tawau Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor telah membawa banyak perubahan terhadap perkembangan sektor ekonomi negeri dengan lonjakan kutipan hasil tertinggi iaitu RM5.449 bilion tahun lepas. Ini ditambah lagi dengan pelbagai saluran bantuan mengutamakan kebajikan rakyat pelbagai peringkat melibatkan sektor pendidikan, usahawan dan bantuan rumah mesra rakyat. Sekarang ni kita masih menunggu keputusan daripada pucuk pimpinan JRS negeri yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji sendiri sebagai pengurusinya, dan kita hanya pastikan apa juga arahan dan keputusan pucuk pimpinan itu. Sementara itu, di Putatan, semua ahli Bersatu diminta bersedia dengan jentera pilihan raya selain terus bekerjasama dengan parti komponen lain dalam JRS. Manakala di dalam ini juga kita minta calon adalah datang dari Bersatu, yang mana di kawasan Parlimen Putatan ini merupakan melebihi 70% orang-orang muda, khususnya di bawah umur yang baru first timer mengundi seramai 38%. Manakala umur di bawah 40 pun kurang lebih dalam 35%. Apa yang penting hasrat daripada armada ataupun suara anak muda. Kita minta agar JRS ini mampu menonjolkanlah calon-calon muka-muka baru, khususnya mereka di kalangan yang muda-muda ini. Kerana kita berhadapan dengan undian 18 dan pengundi pertama ini. Baik, RTM Sabah melalui Sabah VFM siaran Bajau kini dalam sesi persiapan akhir berlangsungnya malam ini pertandingan akhir Anugerah Carta Lagu Popular Bajau musim ke-8 bertempat di Pusat Kebudayaan Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah di Tuaran. Wartawan Abdul Kahar Haji Omar di lokasi ada perinciannya. Teruskan Kahar. Terima kasih Muhammad Dia di studio. Saya sekarang ini berada di Pusat Kebudayaan Rumpun Samah di Kampung Tuaran ini sempena dengan program Anugerah Carta Lagu Popular Bajau Sabah BFM musim yang ke-8 ini. Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah johan sebanyak RM5,000? Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berhubung dengan program yang akan berlangsung pada malam ini, kita bersama dengan Datuk Haji
Abdul Kasim Haji Razali ini, iaitu Setiausaha Agung Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah. Jadi Datuk melihat sendiri program yang akan berlangsung pada malam ini. Pertamanya saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada RTM, khususnya Sabah BFM yang mana telah mewujudkan satu lagi wadah untuk mengangkat ataupun memberi ruang kepada penggiat seni di negeri kita ini, khususnya melalui lagu-lagu suku kaum, lagu etnik, khususnya untuk masyarakat Bajau Samah. Dan kita berharapkan pada malam ini anugerah carta lagu Bajau Samah, Bajau yang ke-8 ini akan kita lebih hebat lagi dengan lagu-lagu yang mempunyai kualiti dan seterusnya dapat menjadi memenuhi kehendak para pendengar dan juga pencinta seni lagu-lagu Bajau Samah negeri kita ini. Dan lebih menarik lagi pada malam ini kita juga akan menerima kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, yang akan melancarkan atau merasmikan program kita pada malam ini, yang kebetulannya juga Yang Amat Berhormat adalah Presiden Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah ini. Jadi program ini bukan khusus kepada masyarakat Rumpun Bajau Samah, tetapi juga kepada seluruh masyarakat kita. Lebih mengenali antara satu dengan yang lain melalui program begini. Syabas kepada RTM dan Sabah BFM. Jadi Datuk, selaku Setiausaha Agung ini, Datuk, apakah harapan Datuk kepada penduduk sekitar ini datanglah beramai-ramai atau bagaimana dia, Datuk? Ya, harapan kita supaya masyarakat di sekitar Tuaran dan juga di seluruh daerah yang ingin melihat anugerah carta lagu Bajau ini dan juga dapat melihat siapakah bakal juara pada malam ini. Dan cuaca pun cantik pada petang ini dan insya-Allah tidak akan kita berharap cuaca ini akan menyebelahi kita, dan saya mengharapkanlah semua orang ramai akan turun beramai-ramai ke bangunan Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah di Kampung Lok Batik Tuaran pada malam ini. Terima kasih, Datuk. Itu dia Datuk Abdul Kasim Haji Razali, Setiausaha Agung Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah. Jadi untuk semua penduduk di sekitar daerah Tuaran, datanglah beramai-ramai di pusat kebudayaan Rumpun Bajau Samah di Kampung Lok Batik Tuaran ini untuk menyaksikan sendiri 10 panelis untuk akan berentab malam ini. 8 buah lagu dalam Bajau Samah Pantai Barat dan 2 buah lagu iaitu dalam bahasa Bajau Pantai Timur Sabah. Jadi sekian, Abdul Kahar Jomar. Kita kembali semula ke studio bersama dengan Muhammad Dia. Silakan dia. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia disaran melaksanakan transformasi pendekatan berdakwah lebih berkesan. Justru langkah menghasilkan pelan strategik pembugaran usia mampu menyegarkan kembali pertubuhan berkenaan sekaligus menjadi panduan sistematik selari perkembangan era digital masa kini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur berkata pelan bagi tempoh 2022 hingga 2024 itu juga bakal menjadi dimensi baharu usia untuk meningkat dan memperkasakan semula peranannya berkaitan dakwah. Beliau berkata demikian dalam ucapan melancarkan pelan strategik pembugaran usia 2022-2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Majlis Agama Islam Sabah melalui bahagian zakat telah membantu sedikit sebanyak pergerakan atau program-program yang dilaksanakan oleh SIA. Dan apa-apa masalah atau apa-apa keperluan kita akan sentiasa memberikan kerjasama, insyaAllah. Usia juga adalah bahagian daripada InsyaAllah kita akan jadikan salah satu daripada ahli jawatan kuasa dalam hal-hal berhubung dengan dakwah yang kita bentuk atau yang dibentuk oleh kerajaan negeri.
Kerajaan menyokong cadangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bagi mewujudkan jawatan pegawai veterinar atau melantik panel klinik veterinar khusus memudahkan pengendalian kes-kes berkaitan haiwan tidak bertuan yang berkeliaran di ibu negeri. Pelantikan jawatan tersebut juga mampu meningkatkan kesedaran selain bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan, khususnya melibatkan pencinta haiwan dan program penjagaan. Mereka ini juga akan bekerja sama dengan klinik-klinik swasta. Tetapi untuk makluman, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu setakat ini memang bekerja sama dengan pelbagai pihak yang berkaitan dengan ini haiwan ini. DBKK bekerja sama dengan Jabatan Haiwan, NGO seperti SPCA mengenai dengan ini pemeliharaan anjing ini. Kita sebenarnya mempunyai bantuan-bantuan juga daripada NGO ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan jerayawara kesedaran haiwan sempena sambutan Hari Haiwan Sedunia di Dewan Serbaguna Kingfisher Likas di Kota Kinabalu. Program bertemakan tanggungjawab pemilik haiwan ini mendidik pemilik anjing sekitar bandaraya agar lebih bertanggungjawab dan prihatin terhadap haiwan peliharaan mereka. Ia bagi mengelak dikenakan kompaun tidak melebihi RM500 di bawah Undang-Undang Kecil Pendaftaran dan Kawalan Anjing Pindaan 2008. Sabit kesalahan, pemilik anjing boleh didenda tidak melebihi RM5,000 sehingga September. DBKK telah menerima 469 aduan berkaitan anjing berkeliaran dan 256 daripadanya berjaya diselesaikan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Saudara, lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu, kembali bersama Azam Hussain di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih dia dengan perkembangan dari Sabah.